Apa yang saya nak berkatakan hari ini, Menteri Kewangan menyatakan bahawa dia menafikan negara kita ini berada dalam keadaan kegagalan ekonomi. Jangan kelirukan rakyat nafikan kerajaan gagal urus ekonomi negara. Menteri Kewangan tuan-tuan sejak dekat-dekat 6 Pilihan Raya ni tuan-tuan, dia lebih UMNO daripada UMNO tuan-tuan. Dia lebih perangai dia lebih ahli politik daripada pemimpin atau menteri-menteri UMNO, kan? Sepatutnya dia sebagai seorang profesional, sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang bekas CEO CIMB, sepatutnya dia kena telus dan amanah kepada ilmu yang dia ada, dan juga dia kena menjadi seorang yang tegas dalam data-data ni, ataupun seorang yang tegas menjaga ekonomi negara. Bukan dia mempolitikkan isu, ataupun bukan dia jadi UMNO lebih UMNO. Tapi mungkinlah sebab dia nak bertanding kan. Kalau dia tak UMNO, lebih UMNO daripada UMNO kan, dia tak dapat bertanding pula. Dia pun telah dilantik sebagai bendahari UMNO Selangor, saya tak silap kan. Dia pun dah mengintai kursi-kursi parlimen di Sungai Besar dan sebagainya. Jadi dia kena tunjuk bahawa dia lebih UMNO daripada UMNO kan. Jadi satu lagi saya nak pesan pada saya lah, bila kita bercakap, bila kita menulis, kita kena tunjukkan profesionalisme yang kita ada. Jangan kita menulis ikut emosi. Jangan kita menulis, jangan kita bila kita koyak, kita tulis kita tulis seolah-olah memperlecehkan diri kita sendiri. Kan? Jadi jangan kita, bila kita macam saya bersembang santai, kita tak perlu koyak, kita tak perlu emosi. Kalau hujah yang tuan-tuan tuliskan dalam channel YouTube ke dalam TikTok tu betul, saya tak perlu koyak pun. Tapi ada kawan-kawan kita ni bila saya bagi hujah dan sebagainya, dia koyak. Dia tulis DAP Pix lah, dia tulis PAN pandai lah. Itu menggambarkan kita dah koyak tuan-tuan. Kita ni jangan koyak, kita bercakap secara profesional, kita berdiskusi secara adik-beradik, secara santai. Apa yang penting ialah kita nak cari kebenaran. Tapi kalau kita tulis DAP Pix, kita tulis PAN DIR pandai dan sebagainya, itu bukan hujah. Itu macam budak-budak tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak masa tuan-tuan kecil-kecil dulu, budak-budak, bila kita bergaduh, kita jelir lidah lah, kita menangis lah, kita tayang buntut lah dan sebagainya kan. Itu maksudnya kita dah koyak. Jadi kepada kawan-kawan kita yang dalam TikTok ke dalam YouTube ni, jangan koyak. Kita bercakap, memberikan hujah dengan berakhlak. Kalau lebih-lebih lagi kalau kita ahli PAS kan, konon-konon ahli parti Islam. Jadi jangan kita tunjuk akhlak kita yang tidak berakhlak. Sebab saya lama tuan-tuan ditarbiah oleh PAS lebih daripada 30 tahun lebih. Jadi PAS mentarbiah supaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melihat penyalahgunaan kuasa rasuah tu macam tak kisah, jadi saya terpaksalah keluar daripada PAS sebab kita nak menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi PAS dah buat perkara mungkar, itu berkawan dengan parti yang zalim. Kan? Jadi itu sebab bagi saya kita kena profesional kan. Kita kena profesional, kita kena jangan koyak. Okey. Kita balik kepada isu tadi. Isu di mana kita sebenarnya yang gagal. Bagaimana saya kata kita berada dalam keadaan yang gagal? Jadi Zafrul sepatutnya dia mengambil kira semua data-data yang berkaitan dengan ekonomi. Jangan diambil satu dua data sahaja, data-data yang menyebelahi dia kan. Sebab dia adalah Menteri Kewangan yang ada ilmu, yang pakar, dan dia adalah CEO CIMB. Dia kena lihat, dia kena cerita terus terang kepada rakyat supaya rakyat dapat bersedia, supaya pegawai-pegawai kerajaan tidaklah orang kata shock sendiri. Tapi kalau dia tetap memainkan ataupun mendakwa kita ni berada dalam landasan yang baik, ekonomi kita ekonomi yang baik dan sebagainya, maka
kita semua rakyat rasa play safe lah ataupun berasa dalam keadaan tak kisahlah, kita susah pun sekarang ni ekonomi negara kita baik. Sedangkan kita dapat lihat, kita sebenarnya paling senang saya nak bagi bukan tip lah, nak bagi cadangan kepada tuan-tuan, kepada tuan-tuan, macam mana kita nak tahu ekonomi kita ni baik atau tak baik? Senang je, kalau ekonomi kita baik, kita ni sudah tentulah duit kita ringgit Malaysia akan semakin kukuh. Itu salah satu petandanya. Dan kita sendiri ni, tak adalah barang naik melambung-lambung. Itu paling senang. Kita sebagai bukan pakar ekonomi, kita ni bukan pakar ekonomi. Jadi cara senang kita nak tahu ekonomi kita baik tak baik ialah barang tak naik melambung-lambung. Ini barang naik melambung-lambung, melampau-lampau. Itu salah satu tanda ekonomi kita tak bagus. Dan salah satu lagi tanda ialah ringgit Malaysia jatuh merudum. Kita tahu bahawa ringgit Malaysia ni bukan lagi pada RM4.50 dah $1. Sekarang ni, hari ni sudah RM4.55 $1, tuan-tuan. Jatuh merudum. Dan kekukuhan nilai mata wang sesebuah negara itu mencerminkan sama ada sesebuah negara, ekonomi sesebuah negara itu kukuh atau tidak. Jadi senang. Jadi bila semakin lama semakin merudum dan kita dimaklumkan bahawa nilai ringgit RM4.50 ini adalah nilai ringgit yang paling teruk dan rendah dicatatkan dalam masa 24 tahun. Sejak tahun 1998 tak pernah lagi ringgit Malaysia ni menjatuh merudum sehingga RM4.50, RM4.54, RM4.55 $1. Ini Zafrul tak sentuh pasal ringgit yang merudum ini. Tuan-tuan kena ingat, bila ringgit jatuh, barang-barang yang kita import daripada luar negeri akan naik harga. Kalau kita beli beras, kalau kita beli barang elektronik ke apa ke, barang yang kita beli daripada luar negeri sudah tentu naik harga sebab kita beli dalam dolar. Kita beli dalam dolar Amerika. Jadi kita jual dalam negeri dalam ringgit. Jadi bila kita beli dalam dolar, sudah tentulah kita kena bayar lebih. Kalau dulu $1 kita bayar RM4.40, sekarang kita kena bayar RM4.50. Jadi barang naik. Jadi manalah kita kata ekonomi kita makin baik. Saya nak bagi lagi satu contoh. Inflasi. Kadar inflasi kita paling rendah dalam itu dah naik meningkat sampai 44.4%. Dan trend ini makin lama makin naik. Apa maksudnya? Bila inflasi naik, maksudnya barang naik, tuan-tuan. Dan inflasi makanan sudah jadi 6.9% tertinggi dalam sejarah negara kita. Tak pernah lagi inflasi makanan naik sampai 6.9%. Dan inilah bukti bahawa ekonomi kita makin lama makin teruk. Dan bukti bahawa kerajaan yang dipimpin oleh UMNO, PAS, Bersatu ini adalah kerajaan yang gagal. Kerajaan yang gagal. Saya ulang sekali lagi, kerajaan yang gagal yang menyusahkan rakyat. Bila barang naik, kos kehidupan naik, inflasi ini naik, menyebabkan rakyat berada dalam keadaan sangat tertekan. Saya tak tahulah kalau Nazirul ke siapa ke dia kaya kan, dia tak kisahlah. Barang naik berdesuk-desuk. Kita tidak menafikan memang adalah sukar untuk kita menyekat kenaikan harga barang. Tetapi janganlah naik sampai 50%. Harga barang naik. Janganlah naik sampai 40%, sampai 30%. Ada barang naik sampai 100%. Naik melampau-lampau. Jadi kalau kerajaan yang baik, kerajaan yang peduli rakyat, kerajaan yang prihatin, dia sudah tentu cari jalan dan kaedah bagaimana nak memastikan barang ini tidak naik melampau-lampau. Bukan kata tak boleh naik langsung, itu mungkin mustahil, tetapi kenaikan itu adalah mungkin tak adalah sampai 50%, 100%. Tubuh jawatan kuasa jihad inflasi, jawatan kuasa itu menghabiskan beras saja, tuan-tuan. Menghabiskan beras je sebab inflasi makin naik. Konon jihad inflasi. Inflasi makin naik, barang makin naik. Jadi kalau dah barang makin naik, inflasi makin naik, di mana kejayaannya? Sekarang ini PN PAS jadi kerajaan. Jadi tak bolehlah kita nak tuding jari kepada PH ke dulu kan. Dulu PH
Masa PS jadi kerajaan, saya nak bagi data sebab ada orang kata PS gagal. Saya nak bagi data. Ketika PS jadi kerajaan, tak pernah inflasi lebih pada 2%. Inflasi makanan tak pernah lebih daripada 2%. Sekarang ini inflasi makanan sampai 6.9%, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan. Jadi di mana kata PS gagal? Kita ada angka, sejarah, rekod sejarah tak boleh menipu. Tuan-tuan pergi tengok balik inflasi ketika PS jadi kerajaan. Berapa inflasi makanan. Sekarang ini inflasi makanan macam saya kata tadi dah 6.9%. Okey, tertinggi dalam sejarah Malaysia. Jadi kalau kita nak kata PS gagal, saya rasa suatu tuduhan dan fitnah yang sangat besar sebab angka tak boleh tipu. Tuan-tuan, OPR dah naik 3 kali. OPR inilah kadar semalaman. Di mana OPR ini adalah berkaitan dengan impact dia ialah bila OPR naik, OPR sekarang dah 2.5%. Bila OPR naik, installment akan naik. Maksudnya ansuran bulanan kita, ansuran kereta, ansuran rumah, ansuran lain-lain, pinjaman tu akan naik. Jadi OPR dah 3 kali naik, tuan-tuan. Di manalah kita kata kerajaan BN, kerajaan PAS, kerajaan bersatu ni yang sedang jadi kerajaan ni kerajaan yang baik. Kerajaan yang tak gagal. Inilah sebenarnya kerajaan yang menyusahkan rakyat. Buat apalah OPR ni dinaikkan. Lepas tu yang pelik tu, Tengku Zafrul boleh pula kata kerajaan bukan kerajaan yang naikkan OPR. Itu adalah BNM. Memanglah Bank Negara naikkan, tetapi ada kuasa untuk ataupun untuk konsak BNM dan sebagainya sebab OPR naik, dia akan menyusahkan rakyat. Okey, kalau pinjaman kita naik, setiap pinjaman naik kita kena bayar RM50 ke RM40 lebih. Kalau dah 10 bulan dah 400. Kalau RM40 lebih, kalau katalah sebelum OPR naik kita bayar pinjaman RM1,500. Bila OPR naik kita kena bayar pinjaman rumah kita RM1,550 sebulan. RM50 itu kita boleh beli 2 beg beras, tuan-tuan. Tidakkah itu menyusahkan rakyat? Kan? Jadi inilah yang saya katakan tadi. Tengku Zafrul, okey. Tengku Zafrul jangan dia menyembunyikan fakta. Jangan dia hanya mengambil fakta angka-angka yang favor kepada kerajaan. Sedangkan banyak indikator-indikator lain yang menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Ismail Sabri ini, kerajaan PAS ini adalah kerajaan yang gagal. Kan? Data, rekod tidak boleh menipu. Okey? Nilai ringgit Malaysia tidak boleh menipu. Di sana ada angka. Jadi kita harap rakyat supaya cerdik. Okey? Rakyat supaya cerdik, rakyat jangan telan aja apa yang pimpinan cakap. Jangan sami'na wa ata'na sehingga saya selalu sebut jadi macam ayam. Ayam, tuan-tuan, bila diberi makan, dia dah gemuk, kena jual. Kan? Sebab apa? Semua yang pimpinan kita cakap tu kita dengar, kita percaya je kan. Maksudnya dia beri makan, kita ambil, kita makan. Bila kita gemuk, lepas-lepas dia jual. Maksudnya bila pilihan raya, kita undi dia balik. Itu kena jual lah, tuan-tuan. Sedangkan dia tu gagal. Jadi menteri air pun gagal. Nak selesaikan isu banjir, nak selesaikan air Kelantan pun gagal. Dia kata 30 tahun nak selesaikan isu air Kelantan, 30 tahun. Baik tak payah jadi menteri, tuan kan. Jadi, hujah pertama yang saya nak sebut tadi ialah, okey, saya nak sebut bahawa Zafrul telah cuba mengelirukan rakyat Malaysia, mengatakan bahawa kerajaan tidak gagal menangani ekonomi. Saya dah bagi angka demi angka. Ringgit jatuh, inflasi meningkat, OPR meningkat, kos kehidupan meningkat, barang semakin naik. Itu semua angka yang menunjukkan kegagalan demi kegagalan kerajaan PAS, Bersatu dan UMNO. Itu sebab jangan lagi kita ataupun saya tak undi PAS, tak undi BN lah. Jangan undi PAS, Bersatu dan UMNO dalam BN, dalam pilihan raya umum akan datang. Kalau tidak, tuan-tuan akan mengulangi, iaitu memilih kerajaan ataupun parti yang telah gagal mentadbir negara kita, yang menyebabkan kita sekarang berada dalam kesusahan. Okey, barang naik, kos kehidupan naik dan sebagainya.